Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini ataupun pada hari ini kita akan sambung pembelajaran KAW pertanian tanaman di dalam tajuk peluang pekerjaan dalam bidang pertanian. Ni tajuk dia yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu peluang pekerjaan dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian ni banyak menghasilkan peluang-peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan dalam sektor pertanian melibatkan ramai tenaga mahir, khasnya yang terlatih dalam aspek penyelidikan dan pembangunan. Banyak. Jadi antara peluang pekerjaan memerlukan tenaga mahir, orang yang betul-betul pandai dalam bidang pertanian, dan khususnya yang dilatih untuk menyelidik atau mengeluarkan variti-variti baru, ataupun pokok-pokok ataupun tumbuhan yang mempunyai kualiti yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Maksudnya benda ni dilakukan di dalam makmal, dibuat penyelidikan, orang panggil R&D. Kumpulan pekerjaan utama dalam pertanian. Kumpulan utama dia ada 3. Di sini 3 kumpulan utama. Yang pertama kumpulan pengeluaran, iaitu orang-orang yang mengeluarkan hasil tanaman. Itu dinamakan pengeluaran, kumpulan pengeluaran. Contohnya penanam lah, penanam pokok, penanam petani. Contoh petani. Ni petani ni maksudnya dalam kumpulan pengeluaran. Kumpulan perkhidmatan. Kumpulan perkhidmatan ni contohnya pegawai-pegawai pertanian, pegawai penyelidik. Itu maksudnya orang ahli-ahli veterina. Itu dalam bidang perkhidmatan. Dia bekerja dalam bidang perkhidmatan. Yang ini terus bertani. Dan yang ketiga, kumpulan yang ketiga iaitu pembuatan. Pembuatan maksudnya dia bekerja di kilang padi, bekerja di kilang-kilang kelapa sawit, kilang-kilang memproses getah. Itu dalam bidang pembuatan. Dia membuat apabila terdapatnya hasil, apabila hasil dah sampai ke kilang, maka dia proses hasil itu. Dia beza dengan pengeluaran. Pengeluaran ni contohnya penoreh getah. Itu penoreh getah tu maksudnya itu orang panggil kumpulan pengeluar. Apabila dia hantar ke kilang, maka pekerja-pekerja kilang itu dinamakan kumpulan pembuatan. Kita pergi satu-satu. Pengeluaran. Peranan ataupun tugas kumpulan pengeluaran antaranya ialah terlibat dalam pengeluaran hasil pertanian. Maksudnya dia tu sendiri yang terlibat dalam mengeluarkan hasil pertanian. Seperti petani, dia bertanam, dia bercocok tanam padi, tanam kelapa sawit, tanam apa-apa, maka orang panggil itu tugas bagi pengeluaran. Dan juga menghasilkan bahan mentah atau bahan makanan atau bahan mentah. Contohnya pengusaha tanaman dan peternak haiwan. Orang yang bertanam, orang yang ternak binatang, itu dinamakan kumpulan pengeluaran. Sebab dia mengeluarkan hasil tanaman, pertanian, dan juga mengeluarkan hasil bahan mentah. Hasil mentah contohnya seperti daging dan sebagainya. Kumpulan yang kedua iaitu perkhidmatan. Peranan ataupun tugas kumpulan perkhidmatan memberi perkhidmatan kepada pengeluar supaya dapat mengeluarkan hasil yang maksimum. Khidmat dia tak bekerja menanam, membela haiwan, tapi dia memberi nasihat, memberi tunjuk ajar kepada petani-petani, peternak-peternak. Itu fungsi dia. Contohnya pegawai pertanian. Pegawai pertanian ni dia tak bertani, tapi dia memberi nasihat-nasihat, tunjuk ajar, kerusu-kerusu kepada para petani, supaya dapat menghasilkan
hasil tanaman ataupun ternakan yang lebih baik dan berkualiti. Dan juga contohnya pegawai penyelidik. Ni yang berada di makmal, ahli veteriner. Ahli veteriner ni orang yang pakar dalam bidang haiwan. Dia ada doktor dia. Kalau binatang-binatang berpenyakit, kena sakit, ahli veteriner lah. Yang akan pergi cek, injek dan sebagainya. Guru dan arkitek landscape. Ni bagi pertanian lah ni. Okey, manakala kumpulan pembuatan, peranan kumpulan pembuatan iaitu memproses hasil pertanian dengan menukarkan hasil pertanian kepada barang lain yang berguna. Fungsi kumpulan pembuatan ni ialah tugas dia yang memproses hasil daripada pertanian. Contohnya kelapa sawit. Para petani tanam kelapa sawit, itu pengeluaran. Lepas tu hantar ke kilang. Jadi kilang ni dia proses hasil kelapa sawit dengan menukarkan hasil pertanian kepada barang lain yang berguna. Maksudnya dia proses buah sawit tadi, kilang tadi dia proses buah sawit menghasilkan minyak masak. Itu maksudnya bidang pembuatan. Contoh pekerjaan dalam bidang pembuatan iaitu pengilang padi contohnya. Padi hantar kepada dia, pengilang padi ni proses padi tu masukkan dalam mesin apa sebagainya, buang kulit-kulit bersih-bersih, kulit-kulit padi itu, maka jadilah beras. Beras tu boleh dimasak, itu maksudnya. Dan pekerja kilang memproses getah atau minyak kelapa sawit. Pekerja-pekerja kilang, pekerja-pekerja kilang ni dinamakan kumpulan kumpulan pembuatan. Okey, itu peluang-peluang pekerjaan banyaklah. Kalau pengeluaran ni banyaklah. Petani, orang penanam sendiri, lepas tu boleh dilantik orang yang bajak sawah kalau tanam padi. Maksudnya orang yang terlibat dengan tanam padi tu banyaklah. Penjual bajak padi, orang yang bajak, ada kereta bajak, ambil upah bajak padi. Lepas tu ada orang yang kena jaga meracun dan sebagainya. Banyak orang terlibat. Begitu juga dengan kumpulan-kumpulan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain. Okey, muka surat seterusnya iaitu muka surat 12. Ini rumusan atau peringkasan kepada tajuk ataupun bab yang kita telah pelajari. Bab yang pertama, ni ringkasan dia buat. Okey, ringkasan pertanian di Malaysia. Ni ulang kaji ringkasan kepada tajuk-tajuk yang lepas dia buat dalam bentuk yang ringkas. Nota ringkas lah ni. Senang untuk difahami. Pertanian di Malaysia, bidang dia ada dua. Pertanian di Malaysia, yang pertama tanaman, yang kedua ternakan. Ni sebagai ulang kaji lah ni. Contoh tanaman. Contohnya pertanian bidang tanaman, padi, getah, koko, teh, sayur, buah, kelapa sawit. Manakala pertanian dalam bidang ternakan, contohnya ternak lembu, kambing, ayam, kerbau, udang, kerang, ikan, kupang dan sebagainya. Banyak lagi lah. Ini sebenarnya sebahagian. Okey, kepentingan pertanian. Apa sangat penting pertanian? Yang pertama, menghasilkan bahan makanan. Kalau tak ada pertanian ni, tak ada makanan lah kita. Kita tak boleh nak makan. Tak ada makanan. Sebab itulah kena berterima kasih kepada para petani. Yang kedua, membekalkan bahan mentah. Membekalkan bahan mentah. Yang ketiga, menyediakan peluang pekerjaan. Penting sangat bidang pertanian ni. Dia ada tiga benda yang penting. Yang pertama, menghasilkan bahan makanan. Yang kedua, membekalkan bahan mentah. Yang ketiga, menyediakan peluang pekerjaan. Antara bahan makanan yang diperoleh daripada bidang pertanian ialah nasi. Nasi. Kita makan nasi tu hasil daripada bidang pertanian. Ada orang tanam padi, maka dapatlah nasi. Kita makan nasi. Yang kedua, hasil bahan makanan daripada pertanian iaitu ayam goreng. Ada orang peternak bela ayam, dapatlah kita makan ayam goreng. Kalau tak ada orang yang bela ayam, maka tak dapatlah kita makan ayam goreng. Buah-buahan, pakcoy goreng, kambing panggang, ikan masak tiga rasa dan sebagainya. Banyak lagi lah. Ini contoh pentingnya bidang pertanian ni bagi menghasilkan segala makanan yang kita makan setiap hari.
Okey, yang kedua membekalkan bahan mentah. Hasil pertanian juga dapat membekalkan bahan mentah. Antara bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan produk lain ialah susu. Orang belah kambing, orang belah lembu dapat menghasilkan susu. Susu yang yang kita minum tu hasil daripada bidang pertanian ternakan. Kulit. Macam-macam lah orang bela lembu dapat kulit lembu, buat kasut, buat tali pinggang, buat topi dan sebagainya. Getah, daging, kelapa sawit, buah-buahan. Okey, kepentingan yang ketiga menyediakan peluang pekerjaan. Bidang pertanian ni banyak peluang-peluang pekerjaan. Antara peluang pekerjaan yang terdapat dalam bidang pertanian ialah penternak. Penternak dapat ternak cukup ternak tak kira lah, ternak kambing, ternak lembu, ternak kerbau, ternak ayam, ternak puyuh, ternak apa-apa ternakan pun tu bidang pekerjaan. Orang yang tak ada kerja boleh kerja. Maksudnya dia ternak sendiri, dinamakan itulah peluang dapat bekerja. Usahawan, pengurus, penyelidik, ahli veteriner, pegawai khidmat, nasihat. Okey, itu secara ringkasnya pertanian di Malaysia. Okey, insya-Allah hari ni kamu akan laksanakan 2 tugasan. Yang pertama latihan pada muka surat 14. Pada muka surat 14 pilih je ni sesuaikan. Okey, latihannya sesuaikan. Padankan bahan mentah dengan hasil akhir yang sesuai. Yang ni sesuai dengan ni. Mana yang sesuai? Telur. Bahan mentah telur nak jadikan dia boleh buat apa? Itu bahan hasil tu menjadikan hasil. Contohnya telur, dapat buat telur masin. Itu nak macam tu. Kalau biji koko dapat buat apa? Beras buat apa? Kelapa sawit jadi apa? Okey. Yang kedua, kelaskan bidang pertanian yang berikut. Ni getah ni dia ni tanaman ke ternakan. Padi ni tanaman ke ternakan. Lembu ni tanaman ke ternakan. Pilih yang atas ni, letak mana yang sesuai, sama ada dia tu tanaman ataupun ternakan. Okey, itu satu latihan. Okey. Latihan yang kedua ni kumpulan dalam pertanian ni. Kumpulan dalam pertanian pada muka surat 15. Okey. Yang ni awak tengok kat sini. Awak tengok untuk menjawab latihan nombor 3 ni. Tengok di sini, senang nota ringkas ni. Tengok di sini. Okey. Dia ada pengeluaran ni, ada pengeluaran, perkhidmatan, perbuatan. Ni dia tak bagi, cuma kena tengok. Kena tengok di sini. Di sini. Ni nak. Soalan bagi nombor 3, cara jawabnya di sinilah nota dia. Pilih di sini, baca, pilih. Okey. Di sini ataupun di sini, dalam kepentingan ni. Boleh tengok, contoh pekerjaan, peranan tugas. Ni peranan tugas. Peranan tugas. Yang ni. Peranan tugas. Peranan atau petugas contoh. Peranan tugas contoh. Tak padang kat sini, tengok yang sini. Okey. Tengok sinilah. Itu sebagai latihan. Latihan ada 2 ataupun 3. Ini latihan yang pertama, 1, 2 dan juga 3. Dah siap, tulis, ambil gambar, hantar dalam grup ni untuk saya semak. Okey, sekian saja untuk pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.